Okey. Okay, Puan Aminah membeli sate daripada sebuah gerai untuk 4 orang anaknya. Okay, anak sulung dan anak bongsunya masing-masing makan 1/6 dan 0.25. Maksud dia yang sulung makan 1/6, yang bongsu makan 0.25 daripada semua sate itu. Baki sate dikongsi sama banyak antara 2 orang anaknya, yang lain dengan setiap orang memakan 14 sate. Berapa batang sate yang dimakan oleh anak sulungnya? Okey, ni homework minggu lepas kan kita belajar pasal nisbah dengan nombor perpuluhan. Saya lupa dah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Okey, anak pertama, anak sulung dapat 1/6. Anak bongsu dapat 0.25. 0.25 ni kalau kamu tukarkan kepada pecahan, kamu akan dapat 1/4. Betul? Senang sikit nak kira kalau 1/6 tambah 1/4, betul tak? Susah nak kira kalau 1/6 tambah 0.25. Ni lagi senang cara dia. So sekarang ni kita nak tahu, kita tak tahu lagi anak kedua dan ketiga berapa. So kita tengok dulu. Dia kata baki sate tu dikongsi sama banyak antara 2 orang anaknya yang lain. Okey. Tapi setiap seorang tu dapat 14. Betul tak? Okey, kita tengok dulu. Kita nak tahu baki dia berapa kan. So kita tambah dulu yang 2 ni. Yang ni dengan yang ni kita tambah dulu. Iaitu 1/6 tambah dengan 1/4. Kalau dah tambah, kita kena bawah ni sama, betul tak? Denominator dia kena sama. So kita samakan dulu. Nak sama kena buat apa? Darab lah. Betul tak? Darab dengan 6. Bawah darab 6, atas darab 6. Bawah darab 4, atas darab 4. So 1 kali 4, 4 per dengan 6 kali 4 berapa? 24. Tambah dengan 1 darab 6, 6 per dengan 24 juga. Okay, bawah dah sama, so kita boleh tambah macam biasa. So kita tambah, kita dapat 10/24. Ini sate yang dapat oleh anak pertama dengan anak keempat. Kalau dia dah ambil 10/24, baki dia berapa? Baki dia berapa? Kalau kamu ambil 24 sate kan, kamu ambil 10, baki tengok apa? 14 lah. Betul. Kenapa 14 tambah 10 apa? 24/24. So sekarang ni baki yang belum diambil adalah 14. Lepas tu yang baki ni, dia yang baki ni kedua-dua anak dia yang makan ni. Tapi dia kata kat sini seorang dapat 14, seorang dapat 14. So bila baki ni kita bahagi kepada orang, seorang dapat 14 batang, seorang dapat 14 batang. So sekarang ni berapa batang untuk dua orang anak dia yang dapat ni? Bersamaan dengan 24 batang sate. Betul tak? Dua-dua orang tu dapat 24 batang. So kita dah tahu lah 14/24 ni bersamaan dengan 24 batang. So macam mana kita nak tahu berapa batang keseluruhan Puan Hamidah ni beli sate? 24 batang ni kita bahagi dengan berapa dia punya pecahan? 14/24. Betul? So kalau kita bahagi, kita tak boleh bahagi direct. So macam mana kita nak buat? Kita tukarkan kepada darab. Kalau tukar darab, apa yang kita kena terbalikkan macam mana? 24 ni pergi mana? Atas. 14 ni pergi bawah. So terbalikkan je lah 24. 28 batang lah. Kamu ni tak tegur saya pun salah. Kat sini 28. 14 sampai 14, 28. Tak. 14 sampai 14 kan 28. So 28 batang. Terbalikkan jadi 24/14. So bersamaan dengan berapa? 14 dengan 28 boleh ni. Ni sifar 14 ni. 28 bagi 14, 2. 14 bagi 14, 1. So 24 kali 2, 48 batang. Ini jumlah keseluruhan tau. Jumlah sate yang dibeli oleh Puan Hamidah sebenarnya 48. Tapi sekarang ni kita bukan nak tahu jumlah. Kita nak tahu berapa batang yang telah dimakan oleh anak sulungnya. Tadi kita kata anak sulung ni makan apa? 1/6, betul tak? So nak tahu 1/6 daripada 48 ni macam nak buat? Kita darab lah, betul tak? So 1/6 kita darab dengan 48. 1/6 daripada 48 batang.
So kita dapat berapa? Sini 48 bagi 6 berapa? 8. So sebenarnya anak sulung dia dapat 8 batang sate. Okey, kita dah belajar habis dah bab 1 lepas, di mana kita belajar pasal nombor, nisbah dengan pecahan. So hari ni kita belajar topik baru, di mana hasil pembelajaran kita hari ni, kamu akan dapat menentukan dan menyenaraikan faktor dan faktor bagi nombor bulat dengan betul dan mengungkapkan nombor bulat dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan baik dan betul. Okey, tajuk besar kita adalah faktor dan gandaan. Tapi kita belajar subtopik pertama dulu, iaitu 2.1, faktor perdana, faktor sepunya terbesar, FSTB. So standard pembelajaran kita ada 2 hari ni. Kita akan menentukan dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya kita membuat generalisasi tentang faktor. Seterusnya kita akan tentukan dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat, mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. So first thing first, kita nak tahu apa itu faktor. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contohnya kita bahagi 30, kita bahagikan dengan 5. 30 bahagi 5 berapa? 6. Betul tak? Nombor bulat kan 6 tu. So itu, so kita boleh cakap 6 adalah faktor bagi 30. Apa lagi? Contoh pertama ni. 10 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 5 dan 10. Maksud dia macam ni. 10 bagi 1 sama dengan 10, nombor bulat. 10 bagi 2 bersama dengan 5, nombor bulat. 10 bagi 10 sama dengan 1, nombor bulat. Betul tak? So kalau kamu bahagikan 10 dengan 3, kamu akan dapat 3.3333333. Maksudnya 3 bukan faktor bagi 10. Kenapa? Bila 10 bahagi dengan 3, kita tak akan dapat nombor bulat. Kalau macam contoh nombor 2 ni pula. Kamu tengok ni, 12 boleh dibahagi tepat dengan nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Kenapa? Tengok 12, kita bahagikan dengan 1, kita akan dapat 12. 12 kita bahagikan dengan 2, kita dapat 6. 12 kita bahagikan dengan 3, kita akan dapat 4. 12 kita bahagi dengan 4, kita akan dapat 3. 12 kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat 2. 12 bahagi dengan 12, kita akan dapat 1. Tengok, semua dapat nombor bulat, betul tak? Maksudnya, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ni adalah faktor bagi 12. Kalau saya cakap 12 boleh bahagi dengan 5 tak? Adakah 5 ni faktor bagi 12? Kalau 12 saya bahagikan dengan 5, kita akan dapat 2.4. Ini kan bukan nombor bulat. Dia dalam bentuk puluhan, betul tak? Ini bukan nombor bulat. So, dia bukan, maksud dia 5 bukan faktor bagi 12. Tapi kalau saya cakap 12 bahagi 12 kita bahagikan dengan 4, kita akan dapat 3, betul tak? So, saya masuk sini nombor bulat, betul tak? So, maksud dia 4 adalah faktor bagi 12. Kalau macam 30 bahagi dengan 5, kita akan dapat 6, betul tak? Nombor bulat, betul tak? Nombor bulat kan? So, kita boleh cakap 5 adalah faktor bagi 30. Tapi kalau saya buat 30 bahagi 7, betul tak? 30 kita bahagi dengan 7, kita akan dapat 4.228 something, betul tak? Ini kan bukan nombor bulat kan? So 7 bukanlah faktor bagi 30. Macam itulah. Dia kalau jawapan dia, kalau kita bahagikan dapat nombor bulat, maksud dia adalah faktor bagi nombor tersebut. Kita tengok contoh lain. Tengok nombor 1. Tentukan sama ada 4 ialah faktor bagi 20. Macam mana kita nak tahu? Kita bahagi 20 ni, kita bahagi dengan 4. Kita tengok 20 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 5, betul tak? Nombor bulat, betul tak? Nombor bulat. Tak ada perpuluhan, tak ada perpecahan, betul tak? Maka kita boleh kata 4 ialah faktor bagi 20.
Okay, kita contoh nombor 2 pula. Tentukan sama ada 6 ialah faktor bagi 20. Macam mana kita nak tahu? Kita bahagikan, betul tak? 20 kita bahagikan dengan 6. So, bila 20 kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat 3.3333. So, ini bukan nombor bulat, betul tak? Ini bukan nombor bulat ni. So, maka 6 bukanlah faktor bagi 20. Sebab 20 tidak boleh dibagi tepat dengan 6. Okey, faham ke? Khaironi faham? Kena sebut nama ni. Faham ke tak? Faham? Betul? Saya boleh teruskan ke? Saya teruskan Okey. Okey, tengok contoh nombor 3 pula. Dia kata senaraikan semua faktor bagi 12. Senaraikan, maksud dia kita kena listkan, kita kena senaraikanlah semua faktor bagi 12. Maksud semua faktor bagi 12, apa-apa yang boleh, kalau kita 12 kita bagi dengan nombor apa-apa, kita akan dapat nombor bulan. So, kita tengok 12. 1 darab 12. Contohnya nombor 12 ni kan. Cuba tengok. Kita tengok macam mana kita nak tahu dia punya faktor kan. Kita boleh fikir macam ni. Apa darab apa sama dengan 12. So, untuk pertama ni kita tengok 1 darab apa? 1 darab 12 bersama dengan 12 lah, betul tak? So, maksudnya ini adalah 1 dengan 12 adalah faktor bagi 12. Apa lagi? 2 darab 6 pun boleh dapat 12, betul tak? So, maksud dia 6 dengan 2 adalah faktor bagi 12. Kalau 3 dan 4 pun sama dengan 12, betul tak? So, kita boleh kata 4 dan 3 adalah faktor bagi 12. Oleh itu, 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12 ialah faktor bagi 12. Kalau kamu nak double sure, double confirm, kamu bahagikan. 12 bagi 6 boleh, jawapan dia 2. 12 bagi 4 boleh, jawapan dia 3. 12 bagi 3 boleh, jawapan dia 4. 12 bagi 2 pun boleh, jawapan dia 6. Semua nombor bulat. Maksud dia ini semua adalah faktor bagi 12. Kalau tak faham tak apa, kita tengok lagi nombor bawah ni. Kita naikkan sikit nombor dia, jadi susah sikit. Senaraikan semua faktor bagi 30. So, first thing first, kita kena tahu apa darab apa bersama dengan 30. Tengok ni, 30. Apa darab apa sama dengan 30? Kalau tak pening, kita start dengan 1 dulu. 1 darab 30 sama dengan 30. Maka 30 dan juga 1 adalah faktor bagi 30. Okey, apa lagi? 2 darab 15 pun 30 juga. Oleh itu, 15 dan juga 2 adalah faktor bagi 30. Lagi apa? 3 darab 10 pun sama dengan 30. 30. Betul. So, 10 dan juga 3 adalah faktor bagi 30. Betul. Seterusnya 5 dan 6 pun 30 juga. So, kita boleh kata 6 dan juga 5 adalah faktor bagi 30. So, kita tengok sini. Jadi, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ialah faktor bagi 30. Kedua, kita akan belajar pasal faktor perdana. Saya ingat kamu masa sekolah rendah, kamu ada belajar ni pasal nombor perdana, betul tak? Kalau kamu tak ingat tak apa, saya ada tulis kat sini dah. Faktor perdana ni maksudnya faktor yang terdiri daripada nombor perdana. Nombor perdana ni ialah nombor yang boleh dibahagikan tepat dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 boleh bagi dengan apa? Boleh bagi dengan 1, betul tak? 2 bagi 1 dengan 2. Sama dengan 2, betul? Lepas tu 2 boleh bagi dengan apa lagi? 2 lah, betul tak? Jawapan dia 1. 3. 3 boleh bagi dengan apa? 1, betul tak? 3 boleh bagi dengan apa lagi? 3. Macam juga 5, 7 dan 11. Dia tak boleh bagi dengan nombor lain. Dia tak boleh bagi dengan 3. Dia tak boleh bagi dengan 4. Betul tak? Dia boleh bagi dengan diri dia sendiri. Iaitu 11. Dan juga dia boleh bahagi dengan 1 sahaja. Nombor ni nombor yang always bersendiri lah. Dia boleh bahagi dengan diri dia ataupun nombor 1. 2 tu je dia boleh.
Itulah maksud dia nombor perdana. Okay, yang dua tu je. Nombor perdana ni dia boleh bahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Kita tentukan sama ada 2 dan 3 ialah faktor perdana bagi 32. Kita nak tentukan dua nombor ni sama ada diorang ni faktor perdana bagi 32 ataupun tidak. Kita tengok, kita bahagi dengan 2 dulu. 32 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat nombor 16. 16 adalah nombor bulat. Betul tak? Maka kita bercakap 2 ialah nombor perdana. Betul tak? Tengok ni. 2 adalah nombor perdana. 32 pula boleh dibahagikan tepat dengan 2. Maka 2 ialah faktor perdana bagi 32. Okey. Kita tengok 3 pula. Ni faktor perdana bagi 32. Betul tak? Kita tengok 3 pula. So, kita bagi ke 3. 32 kita bahagikan dengan 3. Bersamaan dengan 10.6666666. Tapi saya bundarkan, saya jadikan 6667. Kita tengok ni bukan nombor bulat ni. Bukan nombor bulat. Ni pecahan ni. Memang ada pecahan. So, 3 ialah nombor perdana. Betul, dia nombor perdana. Tapi, 32 tidak boleh dibahagikan tepat dengan 3. Sebab dia dapat pecahan. Betul tak? Maka kita boleh kata 3 bukan faktor perdana bagi 32. Okey. Tengok contoh pertama. Senaraikan semua faktor perdana bagi 60. Kita nak senaraikan faktor perdana bagi 60. Kita senaraikan dulu faktor biasa. Jangan terus cari nombor perdana, betul tak? So, kita tahu kalau kita nak senaraikan faktor, kita kena fikir apa darab apa bersamaan dengan 60, betul tak? So, kita buat dulu 1. 1 darab 60 bersamaan 60. So, ini faktor pertama. 2 darab 30 juga bersama dengan 60. 3 darab 10 pun bersama 3 darab 20 ni. Salah ni. 3 darab 20 ya awak. Nanti saya adjustkan. 3 darab 20 juga bersamaan dengan 60. 4 darab 15 also bersama dengan 60. 5 kali 12 pun sama dengan 60. 6 kali 10 pun 60. Tapi ingat, dia nak kata, dia nak apa? Dia nak faktor perdana sahaja. Dia bukan nak faktor saja. Kalau faktor saja kamu boleh senaraikan semua ni. Tapi bila dia kata faktor perdana, kita kena ambil nombor perdana je lah. Maka, kita tahu kat sini apa nombor perdana? Nombor 2. Nombor 3 nombor perdana. Nombor 5 so nombor perdana. So, kita bercakap 2, 3 dan 5 ialah faktor perdana bagi 60. Faham? Sebab sini tengok, nombor perdana ada 3 je. Mana ada dah nombor lain nombor perdana. Kenapa saya cakap nombor lain bukan nombor perdana? Tengok ni, 4. 4 boleh bagi dengan 1. Betul? Boleh bagi dengan 1. 4 boleh bagi dengan 2. Betul tak? Akan dapat 2. Dah bukan nombor perdana dah. Kenapa dia boleh bagi dengan nombor 2? Kamu kena tahu nombor perdana dia boleh bagi 2 benda je. 1 dengan dirinya sendiri. 2 sahaja. Dia tak boleh bagi dengan nombor lain. Maksud dia 4 bukan nombor perdana. Bila dia bukan nombor perdana, kita tak boleh senaraikan lah. So, sekarang ni kita nampak ada 3 je nombor perdana yang kita boleh jadikan dia 60. Which is 2, 3 dan juga 5. Maka kita boleh kata 2, 3 dan 5 ialah nombor faktor perdana bagi nombor 60. Okay. Tengok ni soalan lain pula. Nombor 2 dia kata ungkapkan nombor 60 ni dalam pemfaktoran perdana. Pemfaktoran ni kan dia ada 2 cara. Kita nak buat soalan yang melibatkan pemfaktoran. Pertama iaitu kaedah pembahagian berulang. Kedua, kaedah faktor pokok.
Dua cara ni kamu boleh pilih kamu nak guna yang mana. Tapi saya akan ajar dua-dua lah. Supaya kamu dapat bezakan mana lagi senang, mana lagi susah. Okey. Untuk kita cari pemfakturan perdana. Okey, ini soalan pertama. Kita try guna nombor 60. Untuk cari pemfakturan perdana. Saya nak guna ni dulu. Nombor 1 ni dulu. Kita guna kaedah pertama dulu. Itu kaedah pembahagian berulang. Ni kaedah pertama. Ingat, kamu boleh pilih. Okay, so kita tengok apa kena buat dulu. Lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana terkecil. Okay, kita tengok dulu. 60 kan? Kita letak kat sini. 60. Okay, kita tengok nombor perdana terkecil. Kamu tengok ni nombor genap, betul tak? So, maksud dia kita boleh bahagikan dengan 2, betul tak? Kita kena bahagikan benda ni semua dengan nombor perdana terkecil. So, sekarang ni nombor perdana terkecil ada 2. So, bila 60 bahagi dengan 2, 60 bagi 2 bersama dengan 30, betul tak? So, 30 boleh bagi dengan nombor apa lagi? Nombor perdana terkecil. 2 juga, betul tak? Bila 30 bahagi dengan 2, kita akan dapat 15. So, sekarang kita tengok, 15 boleh bagi dengan 2 tak? Tak boleh kan? Tapi dia boleh bagi dengan 3 tak? Boleh. So, bila 15 bahagi dengan 3, kita akan dapat sini 5. 15, okay, 5 kan. 5 boleh bagi 2? Tak boleh. 5 boleh bagi 3? Pun tak boleh. 5 boleh bagi 5? Boleh. So, kita bagi dengan 5, kita akan dapat 1. Bila kita dapat 1, maksud dia kita stop. So, dia kata kat sini, pembahagian diteruskan sehingga hasil bahaginya adalah 1. So, kita dah dapat 1. So, berjaya lah. Betul tak? Sampai sini sahaja. Okay? Ingat tau, yang ini kamu nak bahagi ni, semua make sure nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11. Tapi kita kan ambil paling kecil. Faham? Kalau 2 tak boleh, baru ambil 3. Kalau 3 tak boleh, kita ambil 5. Faham? Maka, 60 bersamaan dengan 2. Kita start daripada atas. 2 kali 2 kali 3 dan juga kali 5. See? 2 kali 2 kali 3 kali 5. Tengok 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 5? 60. Macam ni lah jawapan dia nanti kamu kena buat. 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ikut daripada atas sampai bawah. Kita buat kaedah kedua pula. Iaitu kaedah kedua itu kaedah pokok faktor. Dengan pokok, kamu kena buat dalam bentuk pokok lah maksudnya, betul tak? Okay, kita start dengan 60. Sini dia kata dia nak 60 kan, dia start dengan 60. Okay, tengok apa dia kata. Tulis 60 sebagai hasil darab 2 secara betul-betul hingga faktor di atas bawah ialah faktor perdana. Maksud dia macam ni tau. Kamu kena buat 2 pemfakturan. Di mana dua-dua ni kalau darab dapat 60. Macam contoh saya nak buat saya nak buat 15. 15 kali berapa? 60. 4. Betul tak? Kamu nak buat lain pun boleh. Kamu nak buat 30 kali 2 pun boleh. Janji dua benda ni kalau darab dapat dengan 60. Okay, faham? So sekarang ni saya pilih 15 dengan 4. 15 darab 4 sama dengan 60. Lepas kita buat 2 ni, dua-dua ni bukan nombor perdana, betul tak? So kita kembangkan lagi. Kembang lagi kepada 2. Dia jadi anak-anak lah. Ni pun kena kembang dia 2. So bila kembang dia 2, bawah ni apa darab apa sama dengan 15 lah. Betul tak? So bawah ni apa darab apa sama dengan 4. Macam ni saya buat 2 darab dengan 2. Okay. Atas ni saya buat 3 darab dengan 5. Okay, kita tengok. Bawah ni nombor perdana lah semua. Nombor perdana lah. 2 nombor perdana, 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 pun nombor perdana. Maka 60 bersamaan dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Darab guna bawah ni je. Dia tak payah guna yang atas. Faham tak? Okay. Ni tak payah usik ni. Ini kita just nak kembangkan supaya bawah ni kita dapat nombor perdana. Faham tak? Selagi kita tak dapat nombor perdana, selagi tu kita jangan stop. Okay, kita buat tengok contoh nombor 2 lah. Saya try buat cara lain pula. Saya buat cara, okay, saya buat sini 30. Sini
Sekejap. Sini 30. Sini kita buat 2. Ini dah nombor perdana, betul tak? Bila itu dah nombor perdana, kita jangan usik kalau dia dah nombor perdana. Kita buat yang bawah ni. 30 jadi apa? Apa darab apa 30? Kenapa saya usik yang ni? Sebab 30 ni bukan nombor perdana. So, apa darab apa 30? 2 darab 15 contohnya. Betul tak? Kan? 2 ni dah nombor perdana, betul tak? Ni dah nombor perdana, ini pun dah nombor perdana. Tapi ni belum. So, kita kembang lagi. Yang ini. Yang ini sajalah yang nombor perdana yang usik dah. 15 apa? Jadi 3 darab 5, betul? Ni nombor perdana lah. Ni pun nombor perdana. So, maka sama juga 60 bersama dengan 2 darab 3 darab 5. Betul tak? Sama je macam tadi. Cuma bentuk pokok dia lain je lah. Tu je lah. Tapi jawapan dia tetap sama. Okay, jawapan 1. Okay. Tentukan sama ada 3, 5 dan 7 faktor perdana bagi 30 ataupun bukan. So, macam mana kita nak tahu dia faktor perdana ataupun tidak? Kita tengok. Kita tengok yang pertama dulu. Kita bahagikan dulu 30 ni, kita bahagikan 3. Dapat apa? 10, betul tak? Betul tak? 30 bagi 3 adalah sama dengan 10, betul? Betul. So, ni 3 adalah nombor perdana, betul tak? 3 ni nombor perdana, betul tak? Betul. Maksud 30 pula boleh bahagikan 3. Kita dapat nombor bulat, betul tak? Maksud dia 3 adalah maka 3 adalah Nombor perdana. faktor perdana. Faktor. Perdana bagi 30. Ini untuk nombor 3. Betul tak? Kita tengok nombor lain pula. Kita tengok 30 untuk nombor 5 pula. 30 boleh bagi 5 tak? Boleh. Jawapan dia 6. Betul tak? Maka 5 adalah faktor perdana bagi 30. Bagi 30. Betul? Ni dah dapatlah 2. Tengok 3 pula. 7. Kita buat sini ya. Okay, 7 pula. Kita tengok 30. Kita bahagikan dengan 7. Kita dah akan dapat apa? Point 28 I think 28.9 something. Betul lah 7 ni nombor bertanda, tapi 30 tak boleh bagi dengan 7. Dia dapat nombor bukan bulat. Maksud dia maka apa? 7 adalah bukan faktor perdana bagi 30. Adalah bukan faktor perdana bagi 30. Bagi 30. Okay, dapat dah. Ini soalan nombor 1. Dah dapat. Senang je kan? Lagi senang daripada nombor 3 dengan 4. Betul? Okay, nombor 2 pula. Senaraikan semua faktor perdana bagi 48. Ingat dia nak faktor perdana sahaja, bukan faktor ya. So, macam mana kita nak buat? Kita tengok dulu. 48 boleh bahagi dengan berapa? So, 48. Kita buat macam ni. 1 darab dengan apa? 48. Betul? Boleh kan? Okay, 2 darab dengan apa? Dah dapat 48. 24. Betul? Apa lagi darab 48? 3 boleh? 3 boleh. 3 darab dengan 16 sama dengan 48. Lagi 4 boleh. 4 darab dengan apa? 48. 4 darab dengan apa? 48. 12. 5 boleh? Tak boleh. 6? 6 pun boleh. 6 pun boleh ke? Berapa dapat? 8 lah. Okay.
7 pun boleh. 7 darab dengan 4. Tak muat dah. 7 darab dengan 4. 7 mana boleh lah. 7 tak boleh. 7 darab dengan 4 sama dengan 28. Sesilap. 48. Apa lagi boleh? 7 tak boleh. 8 boleh. 8 boleh. 8 kali dengan 6. Betul. Lagi apa? 8, 9. Tak boleh. 10 pun tak boleh. Okey. So sekarang ni kita nak nombor faktor perdana, betul tak? Nombor perdana apa yang ada kat sini? 2, 3. Betul. Lagi apa? Lagi apa? Mana ada dah? Betul. Ada lagi? Tak ada kan? So maksud dia apa awak? Maksud dia 2 dan 3 adalah faktor perdana bagi 48. Apa dia awak cakap? Kena salin ke? Nanti saya bagi dalam buku nota. Dalam file. Nanti saya buat dalam lawa. Ini saat kita nak discuss je. Betul tak? Kamu faham tak ni? Ke kamu keliru sikit? Kamu keliru ni nombor 2 Nombor 2 tak faham ke? Okay, sekejap saya explain balik. Okay, kita tak tahu. Dia kan kita tahu 48 ni kita kena cari faktor perdana dia. Betul tak? So, kita kena tengok dulu macam mana nak cari faktor perdana. Macam mana nak cari? Macam ni. Apa darab apa sama dengan 48? Kita tengok dulu. 1 darab 48 sama dengan 48. Betul? Lagi 2 darab apa sama dengan 48? 2 darab 4, 24. 3 boleh? 3 boleh? 3 darab 16 sama dengan 48. 4 darab apa? 12. Betul? Si P5 tak ada. Si P6 boleh? 6 kali berapa? 48. 6 kali 8. Betul tak? Lagi 8 kali 6 pun boleh. Betul tak? 8 kali 6 pun boleh. So kita nak tengok. Dia kata faktor perdana. Dia nak faktor perdana bagi 48. Faktor perdana. Dia nak nombor perdana sahaja. Dia tak nak nombor 1 ni. Nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 2 nombor perdana ke? Yes. Nombor 3 nombor perdana? Yes. Nombor 4? Bukan. Nombor 6? Bukan. Nombor 8? Bukan. Nombor 6 pun bukan. Nombor 8 pun bukan. Nombor 12 bukan. Nombor 16 bukan. Nombor 24 pun bukan. Nombor 48 pun bukan. So, maksud dia, maka 2 dan 3 adalah faktor perdana bagi 48. Faham? Faham ke awak? Faham. Okey. Kita tengok nombor 3. Nombor 3 tadi betul-betul. Saya tengok semua betul. So, kita tengok sini. Saya buat. Sekejap nombor 3. Okey, nombor 3.
Ungkapkan 90 dalam bentuk pemfakturan. Kalau pemfakturan kita ada dua cara tu lah, dua kaedah tu, betul tak? Pemfakturan yang kita guna kaedah tu, yang tadi nombor 1 dengan nombor 2 dia tak cakap pasal pemfakturan, betul tak? Dia cakap pasal apa? Tentukan sama ada 3, 5 ini adalah faktor perdana, senaraikan semua faktor perdana. Mana ada dia kata pemfakturan? Dekat sini dia nak pemfakturan. Mana? Ni pemfakturan. Maksudnya kita tahu dia suruh kita buat dalam dua kaedah tu lah. Sama ada kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah faktor pokok. So kita tengok dia nak sini pembahagian berulang. So kita kena buat dalam bentuk table tu lah. Macam kita buat tadi tu. Betul? So sini 90. 90 boleh bahagi dengan 2. Betul tak? Boleh bahagi dengan 2. So kita akan dapat sini 45. Nombor perdana apa lagi? 45 boleh bagi 2 ke? Tak boleh. So boleh bagi dengan 3. Betul. Hebat. Ini akan dapat 15. Boleh bagi dengan 2 ke? Tak boleh. Boleh bagi dengan 3? Boleh. Dapat 5. 5. So sini 5 bagi 5 1. So sini dah dapat. So stop. So maka 90 bersamaan dengan 2 darab 3 darab 3 darab 5. Betul. Senang je. Nombor 3. Okey, sekarang kita buat nombor 4 pula. Ungkapkan 90 dalam pemfakturan. Kaedah faktor pokok. Faktor pokok. So, kita kena buat sini tengah 90. Kita bagikan 2. Betul tak? Betul. Kamu nak buat nombor apa sini? 9. Sini 10. Okey. Sama je. So, 9 dengan 10 ni bukan nombor perdana. Betul tak? So, kita kena kembang lagi. Okey, 9 apa? Apa 9? 3 darab 3 lah. Apa-apa pun boleh, okey? Okey, yang ni 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Betul tak? So, kita tengok. Nombor perdana ke ni? Yes, nombor perdana. Bulat kan? Ni nombor perdana? Bulat kan? Betul. Nombor perdana lagi. Maksud dia dah habis. So, maka 90 sama dengan kali 3 darab 3 darab 3 darab 5. Yes. Bagus. Itu saja latihan kita. Senang saja. Tengok homework pula. Homework ni saya bagi nanti dalam file homework ni nanti saya bagi dalam WhatsApp group. Okey, terima kasih awak sebab datang kelas.